C4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Natasha binti Muhammad Hashim. Saya pakar onkologi klinikal daripada KPJ Johor Specialist Hospital. Hari ini kita just nak berdiskusi sedikit mengenai breast cancer survivors dan apakah yang dialami oleh breast cancer survivors ni selepas mendapat semua rawatan-rawatan yang dicadangkan oleh pakar kanser dan juga pakar bedah lah. Okay, so saya ingat kita buat talk ni kita buat pendek-pendek je. Kita hanya discuss key message, few important points, especially untuk pesakit-pesakit breast cancer survivor di luar sana lah. Sempena bulan ni ialah Pink October month, sebab tu kita ada banyak sangat breast cancer talk dalam bulan ni.
Jadi kita dah biasa cakap pasal screening, biasa cakap pasal treatment, tapi kita jarang bercakap tentang sebenarnya masalah yang kadang-kadang doktor rasa remeh-temeh, tetapi apabila bila saya selalu tengok pasien di klinik, saya sentiasa mendapat soalan-soalan yang sama, dan kadang-kadang jawapan-jawapan yang doktor bagi tu kadang-kadang biasalah, memang macam tu selepas rawatan. Jadi kadang-kadang jawapan-jawapan tu doktor rasa kadang-kadang ada pesakit yang macam takkan macam tu je kan. So hari ni kita akan discuss in detail lah, sebab kalau kita nak discuss dengan lebih lanjut dalam klinik, takut masa kita tak cukup kan dalam klinik. Okay, next. Okay, so apakah soalan-soalan yang biasa saya dapat semasa selepas habis rawatan, pesakit-pesakit yang datang follow up biasanya, biasanya mereka akan mengadu sakit bahu ataupun sakit dada dekat tempat operation. Itu sangat biasa. Okey, kemudian mereka akan mengadu kebas hujung jari dan hujung tangan, hujung jari kaki dan hujung jari tangan, disebabkan oleh kebanyakan disebabkan oleh kemoterapi lah. Tetapi kebas-kebas ni juga boleh disebabkan oleh pembedahan dan radioterapi yang dijalankan selepas pembedahan, di sama ada di bahagian payudara ataupun di bahagian kita punya dinding dada ni, chest wall kita panggil. Okey, nombor 3 ialah penat. Penat ni banyak sebab lah. Penat ni boleh jadi disebabkan kerana selalu sangat kena datang hospital, sebab rawatan kanser ni dia bukan one off kan. You datang untuk surgery, you datang untuk CT scan, nanti kena datang pula untuk kemoterapi, dah penat kemoterapi, and then buat radioterapi pula, radioterapi hari-hari datang. So ini semua faktor-faktor yang boleh menyebabkan kepenatan lah kepada pesakit-pesakit. Di samping itu juga, itu ialah kepenatan dari segi fizikal. Tetapi kadang-kadang kita juga mengalami penat dari segi mental. Okay? Mental kita distress sebab memikirkan, kadang-kadang pesakit ni besok nak pergi hospital, malam tu dia dah depressed. Kadang-kadang datang kat sini tekanan darah jadi sangat-sangat tinggi. Okey, kadang-kadang dah nampak pintu gate hospital je dah rasa nak muntah. Okey, itu semua ialah daripada kita punya mental issue lah sebenarnya. Nombor 4 ialah chemo brain. Chemo brain ni patient tak ada cakap chemo brain lah, dia akan cakap macam ni, doktor saya selalu lupa, saya sering sangat lupa. Kadang-kadang ada pesakit saya cakap dia masak tapi dia lupa ada masakan yang dia ni dekat dapur. Jadi sampai hanguslah benda tu sebab dia tak ingat pun dia masak. Dan paling common saya rasa ialah lupa password, lupa letak kunci kat mana. Lupa letak kunci ni sebenarnya semua orang pun lupa juga. Tapi bila dah dapat kemo, lupa tu semakin jadi serius, lebih kronik lagi. Okey, dan nombor 5 ialah limfedema. Limfedema ni ialah bengkak sebelah tangan yang terjadi selepas, sama ada immediately after, selepas pembedahan ataupun radioterapi. Okey, kita akan kupas satu-satu. Okey, alright, next. Okey, ini ialah muscle-muscle ataupun otot-otot yang akan tercedera selepas pembedahan. So basically otot-otot bahu kita, otot belakang sini, okey, akan cedera. Of course bila kita buang payudara tu, otot-otot dekat dinding dada tu semua akan terjejas, okey, secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi bukan setakat otot sahaja, saraf, okey, salur darah semua pun akan terganggu di kawasan itu, yang akan menyebabkan kita rasa otot-otot di bahagian pembedahan ni menjadi sangat keras dan dia tidak fleksibel. Kita tak macam sekarang kita boleh angkat tangan ke depan ke belakang, tapi lepas pembedahan automatically kita punya pergerakan, especially terutamanya di bahagian shoulder ni terbatas. Sebenarnya benda ni nampak macam remeh-temeh, tapi bagi seorang wanita
terutamanya kepada ibu-ibu, sebenarnya sangat susah sebab kita nak kena masak, basuh baju kan. Banyak kerja rumah yang kita kena buat dan itu melibatkan pergerakan-pergerakan yang ni lah. Jadi kadang-kadang benda ini sangat mengganggu. Next, Mus. Okey, ini kalau perempuan boleh tengok, yang ini kebanyakan pesakit memang akan ada masalah ni. Kita tak boleh angkat tangan kan, tangan boleh angkat macam separuh je macam tu. Sebab sama ada you rasa ketat ataupun you rasa ketat dan tegang lah dekat area situ. Dan bahu pun kita rasa sangat stiff, sangat dia tak fleksibel lah, susah kita nak gerakkan kan selepas pembedahan terutamanya. Okey, ni pun lagi satu masalah, tak boleh nak butang. Kalau nak pakai bra tu, nak pusing tangan ke belakang tak sampai. Okey, sebelah tangan lagi boleh, sebelah lagi memang akan ada masalah. Jadi memang mengganggu ibu-ibu lah nak buat kerja di rumah. Next. Okey, jadi apa yang kita perlu buat sebenarnya untuk mengelak benda ni dari berlaku? Kita tak nak mengelak 100% lah, benda ni tetap akan berlaku. Tetapi kita boleh kurangkan masalah itu dengan melakukan exercise lah. So biasanya pakar bedah selepas pembedahan, mereka akan suruh kita buat exercise latihan kan, untuk kita lembutkan kita punya otot-otot. Okey. Masalahnya kebanyakan pesakit buat exercise tetapi kemudian lupa nak buat secara berterusan. Okey. Dan apakah exercise yang sesuai? Sebenarnya pakar rehabilitasi yang boleh menasihatkan yang sesuai, tetapi saya boleh bagi you punya macam prinsip dia ialah core muscle. Core muscle tu ialah masa-masa tengah kita yang menyokong badan kita ni, yang itu yang kita kena tumpukan. Okey. Jadi macam kita punya tangan, kaki semua ni dia bergantung kepada core muscle kita. Okey, jadi core muscle kita ni macam ni kita nak pastikan dia tu bagus dan kuat ialah dengan sentiasa melakukan breathing exercise. Okey. Breathing exercise tu simple je sebenarnya, you boleh cari dekat YouTube breathing exercise, tapi lakukan sentiasa. Di samping ia menguatkan kita punya core muscle, dia juga memberikan kita relaxation. Okey. Dan apabila kita tarik nafas dalam, okey, kita punya vessels, kita punya urat, kita punya urat limfatik dengan urat-urat salur darah semua akan terbuka dengan cantik dan boleh membantu untuk mengurangkan air di tangan lah, especially bagi orang-orang yang mengalami tangan yang bengkak sebelah. Okey. Satu lagi benda ialah untuk duduk secara tegak dan simetri. Ini sangat-sangat sangat-sangat penting, sebab kalau kita tak duduk secara tegak macam ni, bila kita dah buat operation sebelah payudara, badan kita automatically akan singit sebelah. Okey, sebab badan kita dah jadi seberat sebelah kan. Apa yang akan berlaku ialah bila you tilt sebelah sini, nanti dia ada badan yang sebelah lagi tu, dia punya otot-otot akan cuba untuk menyeimbangi, lama-lama dia akan jadi sakit sebab kita tak duduk straight. Okey. Jadi simetri tu sangat-sangat important. Tapi kalau kita tak ada payudara sebelah, sebenarnya memang susah nak dapatkan simetri tu. Jadi saya nasihatkan untuk pesakit-pesakit untuk mendapatkan prostesis tu kalau kita tak buat reconstruction untuk breast. Sebab kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai. Okey, kita boleh letak tisu, kita boleh letak sapu tangan, tetapi berat dia tetap tak sama. You can have the shape tapi you tak dapat the weight of the breast tu. Jadi kalau kita jadi kena sentiasa biasakan duduk tegak. Jadi bila kita duduk tegak dan melakukan breathing exercise, automatically secara jangka masa panjang kita punya otot-otot utama atau kita panggil core muscles kita akan lebih kuat lah. Jadi dah lebih fleksibel. Jadi kuranglah sakit-sakit dekat area-area dada dan juga di area di kawasan-kawasan bahu ya. Next. Okey. Satu lagi perkara yang selalu saya dapat, saya tak pasti pesakit sedar ke tak, tangan dekat sama ada tempat yang kita buat kemoterapi
atau sebelah yang kita buat pembedahan, kita rasa macam dia ada jaring-jaring, dia macam ada tali. Tali tu macam keras, especially kadang-kadang jadi bawah ketiak. Okey, dan especially bila kita tengah stretch tangan tu nanti dia jadi macam, itulah macam apa kita panggil ni, spider, sarang labah-labah tu. Kita boleh nampak kita punya macam jaring-jaring. Kita panggil benda tu cobweb. Okey. Jadi yang ini adalah disebabkan oleh pembedahan kan, doktor akan keluarkan kita punya kelenjar dekat bawah ni. Jadi disebabkan inflammation tu bengkak, inflammatory process, menyebabkan kita punya axillary limb tu dia jadi keras tau. Jadi you boleh rasa. Sepatutnya kita tak boleh rasa, tapi kita boleh rasa sebab dia mengeras. Sama juga dengan tangan yang kita buat kemoterapi. Kadang-kadang pasien boleh cakap, doktor dia boleh jadi macam berbekas-bekas. Disebabkan oleh disebabkan sama ada kemoterapi ataupun pembedahan tu lah. Okey, saya tak boleh nak tunjuk gambar sebab benda tu ada gambar, tapi kalau kita tunjuk macam tu you tak perasan, tapi boleh bayangkan macam sarang labah-labah tu lah, tapi dekat tangan you boleh rasa. Dan dia bila kita nak straightkan tangan tu kita jadi sakit sebab benda tu macam menarik. Okey, jadi apa yang kita nak buat kalau kita dah benda ni berlaku, kita kena exercise deep breathing tu sangat penting lah. Sebabnya bila kita tarik nafas dalam, kita akan buka kita punya dada dan kita akan improve kita punya circulation, sama ada circulation darah ataupun circulation limpa. Tapi yang terjadi cobweb ni sebab limpa lah. Jadi kita nak boost balik benda tu, kita tarik nafas dalam. Okey, kita boleh buat stretching. Stretching tu kena buat perlahan-lahan lah. Kalau buat laju-laju dia akan sakit. Apa-apa pasal mengenai exercise untuk pesakit yang mengalami masalah ni, pesakit payudara ni, kita tak boleh buat exercise yang sangat kuat ni. Macam you tekan kuat sangat ke, tak boleh, because kita tak nak otot-otot you kalau kita guna banyak sangat muscle you untuk exercise tu, sebenarnya dia akan menyebabkan air daripada otot tu keluar dan menyebabkan tangan you lagi bengkak. Jadi you kena buat exercise tu macam perlahan-lahan je, sebab kita hanya nak macam gently tolak air tu masuk balik dalam kita punya sistem. Okey, jadi kalau kita buat macam pakai yang ball yang keras tu, sebenarnya doktor tak galakkan, sebab bila kita buat sangat kita punya muscle tu terlalu keras, nanti air tu dia tak masuk dalam sistem you, dia keluar lagi. Okey, so exercise yang betul pun sangat penting. Jadi kalau you rasa you ada masalah nak memahami exercise ni, nanti kita boleh refer kepada pakar rehabilitasi lah ataupun kita punya fisioterapi. Okey, di antara benda-benda lain yang kita boleh buat, yang ini pesakit-pesakit boleh google lah, ataupun boleh tengok YouTube untuk shoulder blade squeeze, iaitu kita buat macam ni. Okey, kita kena squeezekan kita punya shoulder ni ke belakang, ataupun kita boleh buat butterfly wings ni, kita buat exercise macam ni. Okey, tapi dia pelan-pelan je, jangan ganas-ganas sangat, sebab kalau you buat ni sangat, sebenarnya dia lagi memburukkan keadaan. Okey. Satu lagi perkara yang selalu saya dengar juga ialah sakit. Alright. Sakit ni treatment dia sebenarnya untuk semua benda-benda ni lebih kurang sama je sebenarnya. Masih lagi stretching, masih lagi symmetry dan posture. Make sure kita punya tempat duduk ataupun tempat kita buat kerja tu sangat ergonomik lah untuk kita. Macam kita bawa kereta ke apa, pastikan semuanya ergonomik. Okey, posture memang sangat penting. Okey, satu lagi, memang ramai orang tanya, boleh tak kita urut, doktor? Okey, urut ni sebenarnya haruslah dilakukan oleh orang yang bertauliah. Tak boleh saja-saja urut, sebab kadang-kadang urut ni boleh menyebabkan keadaan tu menjadi lebih teruk. Okey, jadi kita mesua ni kalau you nak buat sendiri, dia kena urutan tu perlahan je sebenarnya. Okey, dan kena mengikut sistem you lah, naik ke atas macam ni kan. Kalau you buat urut ke bawah, dia lagi bengkak. Jadi you kena urut ke atas macam ni. Okey, dan dia kena dengan lembut ya, bukannya urut yang keras yang sampai sakit-sakit tu, bukan macam tu. Nanti dia akan memburukkan keadaan. Okey, rawatan lain yang agak popular
ialah acupuncture. Okey, acupuncture ni pun tak boleh pergi sebarang-sebarang lah. Bukannya orang yang tak tahu buat tak boleh. Hanya orang yang dah biasa buat untuk pesakit-pesakit kanser saja yang dibenarkan lah. Macam saya tahu di Hospital Sultan Ismail ada. Jadi mereka ni dah biasa tengok dan mungkin boleh membantu dalam menangani kesakitan selepas pembedahan radioterapi lah. Okey, kadang-kadang kalau kesakitan tu disebabkan oleh muscle yang sangat stiff ataupun yang sangat over stretch ke apa, kita sebenarnya boleh bagi botox, okey, ataupun injection inilah untuk melembutkan balik otot-otot tu. Jadi apabila otot-otot ni lembut, jadi sakit akan kurang dan macam bahu yang kaku tu semua tu akan jadi lebih baik lah. Tetapi ni pun kena dapatkan rawatan pakar lah. Okey. Bagi setengah-setengah pesakit yang tak nak buat acupuncture, tak nak buat injection, okey. Dah buat stretching, dah buat exercise tapi masih lagi sakit, kadang-kadang doktor boleh bagi ubat. Kita panggil ubat tu muscle relaxant. Dia ubat tu untuk relaxkan masa-masa liu. Tapi tak boleh nak ambil selalu lah kan. Kalau sakit sangat je doktor akan bagi. Okay. And again, yang paling penting ialah exercise untuk menguatkan balik kita punya otot-otot di sekeliling bahu dan juga di dinding dada. Okay. Okay. Masalah seterusnya ialah kebas. Kebas ni boleh terjadi disebabkan oleh biasanya kemoterapi lah. Patient akan cakap di hujung jari ni kebas. Kebas ni sebenarnya dia tak sakit. Tetapi sebenarnya dia sangat-sangat mengganggu sebab kita rasa tak selesa. Macam kaki kita semut-semut kan, dia tak sakit. Tapi kita rasa tak selesa. Kita nak duduk tak boleh. Kita rasa macam tangan kita macam bengkak macam tu kan. Okay? Kadang-kadang benda tu boleh mendapat, in the end, you dapat sakit jugalah. Okay? So boleh jadi sebab radioterapi dan juga disebabkan oleh kemoterapi dan juga pembedahan. Satu lagi ialah apabila saraf tu telah diganggu oleh pembedahan atau radioterapi, saraf tu dia menjadi oversensitif sebenarnya. Jadi macam you pegang, macam kita pakai baju ni, sebenarnya kita tak sepatutnya rasa yang kita pakai baju. Okey, otak kita dah filter maklumat apa yang kita kena sedari dan maklumat apa yang kita kena abaikan. Tetapi kalau selepas pembedahan atau radioterapi, kadang-kadang saraf tu dia menjadi sensitif sangat. You pakai baju, setengah patient kata sakit. Kadang-kadang tangan terkena angin tapi dia rasa macam kena pisau. Okey, so benda-benda tu sebenarnya telah mengubah cara otak kita interpretasikan signal-signal yang kita dapat lah. So sepatutnya signal tu tak sakit pun tapi you rasa sakit. Macam itulah lebih kurang. Okay? So kadang-kadang patient selalu berdenyut-denyut, kadang-kadang macam kena hiris dengan pisau, kadang-kadang rasa bengkak. Itu semua disebabkan oleh saraf-saraf yang telah dipotong atau terganggu lah. Okay? So rawatannya masih sama. Okay? Kita boleh cuba acupuncture atau reflexology. Kita boleh try ubat makan kalau teruk sangat. Okey, kita boleh buat electrical stimulation. Okey, yang ini macam ada satu mesin yang dia akan stimulate kita punya nerve jadi benda ni boleh membantu untuk menghilangkan terus. Tak mungkin lah, macam susah kan. Macam kadang-kadang yang kebas, especially area bahagian dada tu disebabkan pembedahan tu, maksudnya urat tu memang dah putus. So kalau you stimulate pun dia tidak akan baik seperti biasa yang dululah. Dan akhirnya masih lagi kita cakap pasal exercise. Okey, exercise boleh membantulah dalam numbness ni. Okey, dengan juga kesakitan ni ya. Okey, next. Okey. Penat. Okey, penat ni pun antara benda yang saya rasa kadang-kadang pesakit saya ni dia lebih kepada penat mental daripada fizikal. Sebab kebanyakannya memang cuti pun kan bila kita buat kemo tu kan. Kemo biasanya kepenatan tu paling lama saya rasa seminggu. Seminggu ada setengah orang 2-3 hari, ada orang setengah orang seminggu. Ini untuk breast cancer lah. But of course ada juga rawatan-rawatan lain yang memang bila you makan ubat tu atau you dapat rawatan tu, you akan penat tu ekstra daripada biasa. Okay? Jadi bila kita penat, secara automatiknya kita akan berehat lah. Kita akan baring, kita akan ni. Tapi sebenarnya
exercise dalam kepenatan ni, exercise dalam kajian-kajian yang ramai orang buat, exercise je yang boleh membantu untuk menghilangkan rasa penat ni. Doktor bukan cakap exercise you kena macam marathon sampai 10 km ke 5 km, tak tahu. Just simple exercise. Apa je yang you boleh buat untuk menggerakkan kaki dan tangan you. Untuk stretching, even untuk stretching pun sebenarnya boleh membantu dalam menangani penat selepas rawatan ni. Okay? Dan kalau kita cakap pasal penat fizikal, mungkin boleh bantu dengan exercise. Tetapi kalau dari penat dari segi mental, yang itu mungkin kena dapatkan rawatan daripada doktor pakar lah. Macam mana kita nak deal mentally dengan sakit kita ni kan. Sebab breast cancer survivor ni maksudnya you dah habis treatment dan you are okay sebenarnya, tak ada kanser dalam badan. Tetapi kadang-kadang fikiran kita ni menjadi kita jadi anxious, kita jadi risau, kita jadi risau kanser datang balik, menyebabkan kita jadi murung, kita jadi tak cukup tidur, kita rasa tidur pun kita macam tak tidur. So benda ni akan akhirnya akan membawa kepada keletihan. Kita rasa lesu, letih, tak bersemangat. So benda ni kalau di peringkat yang serius sampai tidak boleh pesakit tak boleh buat aktiviti biasa, macam tak boleh pergi kerja sebab benda ni, tak boleh buat tak boleh macam fungsi secara normal. Macam kalau mak-mak macam sampai tak boleh masak, tak boleh uruskan diri sendiri, itu you perlukan bantuan. Maksudnya doktor memang kena refer you kepada pakar psikiatri lah untuk membantu. Kadang-kadang memang kita ada ubat, kita nak ubah fikiran kita sendiri macam susah, tapi sebenarnya kita ada ubat yang boleh bantu. Okay. Dan nombor 4, acupuncture. Alright. Okay, next. Okay, chemo brain. This is an interesting topic. Sebabnya bila mana-mana pesakit yang pergi kemoterapi, sebenarnya doktor tak jaranglah cakap you akan dapat chemo brain. Ada orang cakap tapi ada orang tak cakap. Okay. Tapi kebanyakannya akan datang dan cakap mereka selalu lupalah, kronik sangatlah lupa tu. Kadang-kadang boleh, kalau tahap serius tu you susah nak buat kerja sebabnya asyik lupa. Dan kadang-kadang kelupaan ini boleh mendatangkan bahaya. Sebab saya ingat ada satu pesakit saya tu, bila dia makan ubat tamoxifen, dia jadi sangat-sangat pelupa. Yang kalau dia naik kereta, tiba-tiba nanti dia lupa dia nak pergi mana. Kadang-kadang dia lupa macam mana dia nak balik rumah dia. Dia tak ingat tujuan dia keluar tu pun dia tak ingat. Tapi that will be very extreme lah. Yang itu sangat-sangat extreme. Okay? Tapi in between akan ada lupa sana sini sikit kan. Memang akan ada. Jadi bagaimana kita nak mengatasi chemo brain ni? Kita nak mengatasi 100% memang susah. Tapi yang kita boleh buat, kita boleh start to organize balik hidup kita dan structure balik kita punya rutin seharian kita tu. Okay. So maybe you kena ada notepad yang you akan tulis, dan setiap aktiviti yang you dah buat tu you kena tick so that you remember, especially benda-benda penting lah, macam kunci rumah ke, kunci kereta ke, sama ada you dah tutup seterika, benda-benda yang sangat kita rasa sangat trivial tapi sebenarnya benda tu boleh membahayakan kalau kita terlupa kan. Okay. So kita kena cari jalan untuk kita ada buat macam checklist lah supaya kita lebih organized dan untuk mengurangkan kelupaan kita ni. Keduanya, kita kena keluarkan clutter dalam hidup kita dan juga otak kita. Contohnya, kena bersihkan rumah atau bilik. You kena susun balik. You kena declutter. Mana barang tak perlu you buang. Sebenarnya benda ni dalam kajian memang menunjukkan kalau kita hidup barang-barang, kita selalu kemas rumah kita dan rumah kita tu sentiasa bersih atau teratur, tidak sangat banyak barang-barang yang tak perlu, sebenarnya itu sangat membantu otak kita. Kita boleh berfikir secara lebih bagus lagi. Okay, so yang ini bukan untuk, kalau orang biasa pun dia boleh bantu, apatah lagi untuk pesakit kanser lah. Okay, make sure you declutter your life and your house. Okay, especially bilik tempat you bekerja. Memang you kena declutter balik. Barang tak guna semua buang. Keep apa yang you perlu saja. Benda-benda macam tu. Sebenarnya boleh sangat-sangat membantu.
And then life management skills lah. Yang ini yang saya cakap tadi lah, you kena buat checklist dulu. Memang benda tu memang kena organize balik. Kita tak boleh anggap benda tu simple dan kita tak buat. Okay. Dan satu lagi ialah sekarang ni semua orang ada smartphone. Sebenarnya dalam smartphone ni banyak game-game yang boleh merangsang balik otak kita. Saya pun tak tahu orang panggil apa game ni. Kadang-kadang budak-budak main. Dia kad-kad yang you tengok sama ke tak sama, and then dia tutup balik, benda tu untuk mengasah balik you punya brain power. Okay, so sebenarnya benda tu banyak dekat dalam App Store. So you boleh download dan buat untuk menajamkan balik you punya daya ingatan. Okay, so itu antara benda-benda yang kita boleh buat lah. Alright, next. Okay, lymphedema. Okay, lymphedema ni memang kita terjadi disebabkan doktor buang you punya kelenjar limpa tu. Okey. Dan kita tak boleh nak elak benda ni. Sebabnya kenapa kita buang ialah sebab kanser akan duduk dalam kelenjar limpa tu. Jadi kita terpaksa juga buang. Okey. So secara bila kita buang memang kita telah merosakkanlah dia punya sistem tu. Maksudnya it's like longkang kan, macam longkang untuk masuk air dan masuk balik dalam badan you dan di filter balik kan. Jadi bila benda tu dah tak ada, lorong tu jadi sempit, air tak boleh masuk balik dalam sistem you, menyebabkan tangan you jadi bengkak. Kita tak boleh prevent, kita tak boleh completely prevent. Maksud kita tak boleh elak benda ni, tapi kita boleh cuba kurangkan risiko. Tak semua orang akan dapat lymphedema, okey? Lymphedema hanya berlaku mungkin kepada 20% paling tinggi kepada semua pesakit yang mendapatkan rawatan pembedahan yang keluarkan kelenjar limpa tu, dan kemudian ditambah pula dengan radioterapi, so risiko dia akan jadi lebih tinggilah. Jadi lymphedema ni dia boleh jadi sangat teruk, sangat serius apabila tangan you jadi sangat bengkak. Ataupun dia boleh jadi dia tak berapa sangat bengkak, tapi you perasan tangan you sebelah lagi besar dan dia lebih berat daripada tangan yang sebelah lagi. Jadi macam mana kita nak kurangkan risiko? Kita kena, kalau kita dah perasan tangan kita tu memang saiz dia tak berapa tak normal, you kena cepat-cepat datang jumpa doktor lah. Okey, exercise. Biasa exercise ni yang doktor dah ajar selepas pembedahan. Exercise tu sebenarnya tak boleh stop. You kena sambung je exercise tu. Okey? Sebab kalau kita stop, nanti dia akan mengeras balik dan menyebabkan tempat tu jadi sangat sempit balik. Jadi you kena continue exercise tu secara berterusan. Okey? Weight management. Okey, kebanyakan pesakit kanser selepas rawatan kemoterapi, kebanyakannya akan naik berat badan. Bukan sebab you kuat makan ya, tapi disebabkan oleh banyak faktor lah. Satu, kadang-kadang kita jadi menopause. Bila menopause jadi air, water retention. Jadi air tu disimpan dalam badan menyebabkan kita naik berat badan. Jadi weight management ni sangat important. Kalau kita jaga weight kita ideal body weight, bukan sahaja kita mengurangkan masalah-masalah ni seperti lymphedema atau sakit atau shoulder stiffness apa semua, dia juga mengurangkan risiko untuk kanser tu berulang semula. Ini memang ada dalam kajian ya. Okey, kita kena juga control infection. Okey, bila tangan kita bengkak, air banyak, sebenarnya senang mendapat jangkitan kuman. Jangkitan kuman ni boleh terjadi kalau ada luka. Kalau ada luka dekat tangan, senang dia masuk dan menyebabkan seluruh tangan ni akan dijangkiti kuman, dan lebih parah kalau kuman boleh masuk dalam darah dan menyebabkan jangkitan kuman yang sangat serius lah. Maksudnya boleh meninggal kalau boleh mati kalau misalnya jangkitan kuman yang sangat teruk tu. Jadi macam mana kita nak control infection ni, kita sentiasa kena check tangan yang bengkak tu, kalau ada sebarang luka ke apa, make sure kita punya jari, kuku jari kita ni pendek supaya kita tak senang lukakan dia. Sentiasa kena tengok dan cari, sebab kadang-kadang you punya sensation
sensory dekat tangan yang affected tu tak berapa bagus. Kadang-kadang luka sikit kita tak rasa. Jadi kita sentiasa kena minta tolonglah anak ke pasangan ke checkkan kalau ada luka di mana-mana. Okey. Lepas tu kita tak boleh angkat barang berat dekat tangan yang buat sebelah yang buat operation tu. Okey, elakkan mendukung budak, elakkan bawa beg sandang, sebab beg sandang tu dia punya strap tu nanti dia akan menghalang air masuk balik ke dalam sistem. Okey. Jadi tak boleh angkat macam nak angkat barang kan, dia kena slow-slow lah kalau nak angkat walaupun barang tu tak berat. Tak boleh macam jerkah je macam tu. Kalau macam tu je tiba-tiba nanti tangan you akan bengkak. Jadi memang kena buat benda tu sangat smooth, kena slowly, jangan laju-laju sangat. Memang kena kita panggil apa, sangat berhati-hatilah dengan tangan yang kita buat pembedahan tu. Alright. Next. Okay. Jadi kalau semua perasan dalam semua masalah-masalah yang kita cakap tu, ada satu perkataan je yang dalam semua slide ada, iaitu exercise atau physical activity. Okay. So at least kita ada 20 trial ataupun research yang telah menunjukkan bahawa kalau pesakit kanser ni aktif, bersukan atau melakukan exercise, dia akan mengurangkan risiko kanser datang kembali dan akan improve survival lah pesakit-pesakit kanser ni berbanding kepada orang yang tidak aktif. Okey. Jadi dia research ni juga menunjukkan bukan sahaja pesakit-pesakit kanser ni kanser dia tak datang balik, tetapi mereka boleh hidup lebih bagus daripada kehidupan yang lebih bagus tu maksudnya mereka dari segi mental, fizikal, emosional mereka adalah lebih bagus daripada orang yang tidak melakukan sebarang aktiviti. Tapi jadi benda ni kita kena keluar daripada kongkongan tu. Kongkongan, bila kita tak exercise kita akan murung. Nanti kita akan letih. Bila kita letih kita tak akan exercise. Kita akan lebih murung lagi. Kita akan jadi letih lagi. So you kena keluar daripada tu. Kena keluar. Bawa keluar. Buatlah sesuatu lah. Kita bukan expect you buat exercise yang sangat rigorous. It's just simple exercise will do. Okay. Next. Okay, yang ni pun sama. Dia mengurangkan physical exercise ni, dia mengurangkan kadar kematian kepada pesakit kanser jika mereka melakukan regular physical activity. Okay. Okay. So, tak ada ubat yang boleh menggantikan exercise. Dan exercise ni boleh buat lebih banyak daripada apa yang ubat-ubatan boleh buat kepada pesakit kanser. Maksudnya, doktor boleh bagi ubat untuk lembutkan masa, boleh buat tu, boleh buat ni. Tetapi sebenarnya, exercise tu lah yang terbaik sebenarnya. Okay? Dia akan effect not only bahagian yang sakit, tetapi fisiologi badan tu. Fisiologi badan tu maksudnya, dari segi macam mana badan kita bekerja setiap hari kan. You punya enzim, you punya hormon tu lebih stabil, enzim lebih stabil, metabolism you lebih stabil. Okay, you boleh kurangkan berat badan. Okay, psychologically better. Okay, you boleh oksigen you lebih dapat digunakan dengan lebih efisien ya kalau kita selalu exercise. Dan of course quality of life. Bila kita buat ni semua, kita in the end apa yang kita nak ialah quality of life. Okay, kita dah dapat cancer dengan all the diagnosis and the treatment. Of course kita dah rasa quality of life kita dah rendah. Maksudnya kita dah rasa kenapalah life kita macam ni kan, hidup kita macam ni, dah tak ada quality. Jadi macam mana kita nak naikkan balik quality tu ialah salah satunya ialah dengan exercise. Alright. Okay, next. Okay, so apakah exercise yang paling bagus? Okay. Buat je apa-apa. Tak payah fikir. Tak payah nak fikir benda yang sangat ekstra. Nak pergi gym ke, nak pergi, macam benda tu macam memerlukan effort yang sangat besar, nanti kita tak buat juga. Buat je apa-apa. Boleh pergi gardening ke, even sapu sampah pun bagi saya exercise. Okay, so just buat something. Okay, dan mulakan dengan benda yang kecil dan sedikit-sedikit gradually kita tambah daripada apa yang kita buat hari-hari tu.
Kita tak boleh terus sehari okay, esok nak exercise terus pergi jogging for 1 hour for example. Nanti you tak boleh keep up. Jadi make small, buat benda kecil-kecil dulu. 10 minit. Okay, hari ni 10 minit je. Try 10 minit. So for 1 week you buat 10 minit 3 kali seminggu, and then minggu depan you nak jadi 15 minit. So benda tu lebih praktikal lah. Okay. Dan eloknya kita ada activity log. Jadi kita boleh tengok macam mana kita punya adakah kita semakin bagus ataupun dia sama saja, atau kita makin merudum. Kita boleh nampak lah kita punya activity log tu. Okay. Jadi banyak akan berjalan and sit less, sebab semua orang dah ada watch kan. So kita boleh tengok berapa banyak kita jalan, berapa banyak ni. Yang 10,000 langkah sehari tu, kalau rasa 10,000 susah, buat 1,000 dulu. Kalau tak boleh 2,000 macam tu lah. Okay. So sentiasa dapatkan macam kita punya aim lah, target kita for that day or that week or that month, apa yang kita nak buat dengan kita punya physical activity. Okay. Okay, itu sahaja. Ada soalan ke? Okay, so hari ini lebih kepada kita discuss pasal benda yang kita rasa remeh-temeh tetapi sebenarnya sangat important. Jadi kesimpulannya doktor nak pesan everybody yang selepas rawatan kanser, okay, sentiasa aware of yourself dan sentiasa adakan your support group untuk melakukan aktiviti-aktiviti ringan supaya kita boleh improve kita punya quality of life. Kenapa kadang-kadang rasa berdenyut bawah ketiak? Okey, berdenyut bawah ketiak itu sebenarnya ialah daripada kesan pembedahan. Boleh jadi juga sebab kesan radioterapi. Okey, ini semua boleh menjadi faktor kepada kenapa you rasa berdenyut bawah ketiak. Kadang-kadang bagi pesakit yang mendapat jangkitan kuman, okey, kadang-kadang pun you boleh rasa ada denyut bawah ketiak. Okey, itu menunjukkan mungkin sudah kuman dah masuk dan kita kena melakukan sesuatu lah. Dan terutamanya kalau berdenyut-denyut itu dinikan dengan ada merah ataupun you rasa nak demam dan mungkin ada jangkitan kuman. Okey. So yang itu kita kena take note. Kalau you rasa you tak sihat sangat dan sakit tu semakin sakit, you kena dapatkan rawatan lah, kena datang jumpa doktor supaya doktor boleh check betul-betul dan nasihatkan yang terbaik untuk you. Adakah ini kesan sepanjang hayat atau sementara? Okey. Ada setengah-setengahnya boleh jadi kesan sepanjang hayat. Okey, macam contohnya kita tak boleh angkat tangan tu kan. Kalau bagi setengah orang memang dia tak boleh nak gerak lagi dah, because urat-urat tu dah jadi macam pendek kan, otot-otot menjadi pendek dan keras. Tetapi kita sebenarnya boleh kurangkan masalah-masalah ini dengan melakukan exercise tu lah. Memang kena buat exercise tu. Kita tak ada cara lain lagi. Okey. Jadi dia mungkin jadi sepanjang hayat, tetapi severity ataupun dia punya seriousnya tu tidak akan menjadi sangat serius kalau kita lakukan apa yang saya cakap tadilah. Okey. Kalau rasa macam susah nak handle, kena tanya balik dengan pakar kanser lah. Mungkin kami akan refer you kepada macam fisioterapis atau occupational therapist yang akan membantu you untuk kehidupan seharian tu. Nak menghadapi benda-benda ni kan. Macam kebas tu sebenarnya bila dah habis kemoterapi dia hilang. Tapi ada kebas yang disebabkan pembedahan tu, yang itu kalau urat tu dah putus memang selama-lamanya you akan rasa kebas. Okey. Tapi kadang-kadang otak kita after some time kita dah boleh tepis benda tu. Maksudnya kita dah boleh ignore dan benda tak akan mengganggu kita lagi. Tapi masa mula-mula tu it will take, dia akan mengganggu jugalah. Tapi sampai satu tahap nanti bila body you dah adapt dengan perasaan tu, dia akan jadi seperti biasalah. Okey, sekian sahaja daripada perkongsian daripada saya hari ini. Saya harap breast cancer survivor kat luar sana telah mendapat sedikit sebanyak tips-tips bagaimana untuk menghadapi kesan-kesan sampingan disebabkan oleh rawatan kanser. Dan saya doakan agar semua orang diberikan kesihatan
dan dipermudahkan urusan sepanjang hayat lah, insyaAllah.